InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Kita pergi satu-satu rukun wudu. Yang pertama iaitu niat. Niat menjadi rukun kerana wudu adalah ibadah, dan dia membezakan ibadah dan adat. Niat ni membezakan ibadat dan adat. Contoh kita ambil basuh muka atau mandi sekarang. Mandi. Adat kita mandi berapa kali sehari? Adat kita mandi 2 kali sehari, itu adat kita. Mana kita mandi tanpa niat apa. Tapi kalau kita mandi wajib, itu ibadat. Jadi kita kena ada niat. Itu niat tu membezakan ibadat dan adat. Basuh muka, saya cerita tadi, kita basuh muka, boleh kata hari-hari basuh muka. Tapi kalau kita tak niat apa-apa, dia jadi adat. Tapi kalau kita basuh muka, kita ada niat berwuduk, maka dia jadi wuduk. Itu niat. Bergantung kepada niat. Ada sahabat saya seorang cerita, sahabat saya masih di Makkah. Perangai dia basuh muka. Bila lecturer keluar, dia pun keluar, kita dah basuh muka. Kadang-kadang daripada mula kelas sampai berbelah tengah hari 4-5 kali dia keluar, tabiat dia basuh muka. Cikgu ni dan bila tanya kenapa basuh muka, aku nak suruh muka aku jadi putih. Tapi aku jadi putih sampai sekarang. Tapi dia basuh muka lah. Tapi bukan wuduk. Lebih baik dia ambil wuduk. Nak ceritanya, itulah pentingnya niat membezakan ibadat dan juga adat. Setiap ibadat kita mesti ada niat. Kalau ibadat tak ada niat, jadi adat. Macam kita beri sumbangan kat orang, kita memang selalu beri duit kat orang. Tapi kalau kita niat sedekah, kita niat zakat, maka dia jadi satu ibadah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Amalan kita dengan niat. Dan setiap orang hanya mendapat apa yang diniatkan. Kalau dia buat sesuatu kebaikan, niat dia kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapatlah pahala. Tapi kalau dia buat amalan tapi niatnya kerana yang lain, contoh dalam beri sumbangan, dia nak menuju, contoh tak payah sembilan, maka dia tak dapat apa, walaupun jumlahnya sama. Hadis ni berlaku di zaman Nabi SAW masih hijrah. Nabi SAW dari Mekah pergi ke Madinah. Sebab apa dia? Di kalangan orang yang berhijrah bersama Nabi SAW, seorang lelaki yang hijrah kerana apa dia? Kerana perempuan yang dia cintai pun hijrah dengan Nabi SAW. Jadi dia hijrah juga ikut Nabi SAW. Dia hijrah sebab apa? Sebab kerana makhluk dia. Kerana makhluk dia hijrah. Dia pun pastilah kahwin. Jadi dia hijrah kerana apa dia? Kerana perempuan. Untuk dia kahwin ni, maka dia dapatlah perempuan tu, dapatlah kahwin. Tapi pada hijrah dapat tak? Tak dapat. Walaupun satu rombongan. Untuk kata, pepatah Melayu kata, rambut sama hitam. Ni lain pula, rambut sama hitam. Niat lain-lain, hati tu niat kan, niat lain-lain. Oh semayang, Allahu Akbar, semua hitam lah rambut. Jadi yang kubah lah kan. Pada nyatanya macam tu. Tapi hati masing-masing khusyuk tak khusyuk. Ni 10%, ni 20%, ni 100%. Untuk imam dengan 100% lah kan. Baru boleh 100%. Yang niat ni penting tuan-tuan. Ini bermakna tidak sah ibadat dan tidak diambil kira oleh syarak, melainkan apabila diniatkan. Seseorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadahnya kecuali niatnya betul. Mukallaf ni maksud dia orang yang terjadat syariat hukum Allah ke atas dia. Orang yang dah balik,
orang yang memayis orang Islam. Makna ni dipanggil orang mukallaf. Budak darjah 1 tak mukallaf lagi. Dia buat baik dapat pahala tak? InsyaAllah dia dapat pahala, walaupun dia tak niat. Tapi kita ni orang mukallaf kena ada niat. Niat kita betul, barulah dikira ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian niat. Niat pada bahasa itu arti tujuan. Manakala pada syarak pula ialah menyatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Menyatakan sesuatu tujuan, menyatakan tujuan sesuatu perbuatan ketika melakukannya. Macam kita nak wudu, kita pun basuh muka. Masa tu kita jatuh niat kita, aku basuh muka ni kerana apa? Kerana nak ambil air sembahyang. Itu dia. Macam kita sembahyang, Allahu Akbar. Masa kita nak solat tu, kita kena jatuhkan niat. Buat apa ni? Angkat takbir, niat tak ada niat, tak dinamakan sembahyang. Orang nak buat haji, buat umrah, kalau dari Madinah, dia mesti jatuhkan niat di mana? Di miqat, ataupun sebelum tu. Tapi kalau di miqat, di Bir Ali, orang turun Melaka supaya katakan mandi, sebenarnya orang katakan mandi situ, biasa mandi di hotel lagi kan. Naik atas apa biasanya mursyid mutawi akan ingatkan, okey tuan-tuan, dah jatuh niat tak tuan-tuan, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kadang-kadang lupa nak ingatkan. Jadi hamba Allah ni naiklah bas, sampai nak Mekah tu, baru ingat, ya Allah, aku pakai ihram saja, tak jatuh pun niat lagi. Maka dia keluar macam mana? Dia ada dua pilihan. Yang pertama, dia kena patah balik. Driver mana nak layak? Dia kena pilihan kedua, kena bayar dan sekor kambing itu buat haji lah. Macam cerita niat ni pun penting. Masa kita nak buat ibadah tu, di situlah tempat kita jatuhkan niat. Tempat niat adalah di dalam hati. Niat dalam hati. Dan dia sunat dilafazkan. Mengikut mazhab Syafi'i, sunat dilafazkan. Sebab tu kita nak sembahyang, usalli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu tak rukun, tak baca qasah, tapi sunat dilafazkan. Sebab apa dia? Lafaz ini menguatkan lagi niat kita. Kadang orang sembahyang lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Masa kita angkat takbir, kita kena niat dan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Makmum ke imam, berapa rakaat? Sebagai sahabat itu lebih baik. Cara berniat adalah berkata di dalam hati. Berkata dalam hati. Apa yang disebut dalam hati itu masa dia berwudu? Sahaja aku berwudu, atau sahaja aku mengangkat hadas, atau sahaja aku mengharuskan solat. Tiga saja. Niat senang. Sahaja aku berwudu. Itu paling mudah. Iaitu nawaitu fardhal wudu. Kita basuh muka, masa air mula-mula sampai ke muka kita pun niat, aku ambil air sembahyang. Sudah cukup. Jangan kita basuh je sambil cakap. Itu orang kata wudu ni tak ada cakap. Takut cakap. Aku muka. Kalau tak keringat, cakap, sembang, basuh muka pun tak jatuhkan niat. Niatnya masa bila? Last sekali masa basuh muka lagi. Belum niat. Sah tak? Tak sah. Dia niat mesti pada basuhan muka. Itu penting niat. Mana innamal a'malu binniyat. Penting tuan-tuan. Kadang-kadang takut kita selama ni wudu pun terlupa niat. Dia InsyaAllah tuan-tuan. Atau sahaja aku mengangkat hadas pun boleh. Sahaja aku berwudu, sahaja aku mengangkat hadas, ataupun sahaja aku mengharuskan solat. Ini tiga cara
Yang paling mudah boleh saja aku mengambil air sembahyang, boleh. Saja aku ambil air sembahyang. Waktu berniat ialah ketika mula membasuh bahagian muka, kerana ia adalah permulaan berwudu. Maksud permulaan yang rukun. Maknanya kalau kita masa bismillah tu basuh tangan, kita niat wudu dah, boleh niat. Tapi masa basuh muka, maaf ya, air mula-mula sekali jatuh ke dahi kita ni, ataupun kita ambil tapak tangan, jatuh je, di situ kita boleh niat. Saja aku ambil air sembahyang. Mana di situ? Mula sekali. Sampai air ke muka. Baik, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, membasuh muka kesemuanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faghsilu wujuhakum", maka berwudulah, ialah basuhlah muka kamu. Muka kat mana tu? Muka ni kalau kita tengok orang, nampak di sini dah muka. Ya ke? Bolehlah kan? Tapi yang sebenarnya, minta maaf ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang tulang, pegang masing-masing semua ada tulang. Cuba tekan. Nak tahu sepadan muka kita. Sepadan muka kita, kalau kita pegang ni, ada tulang ni kan? Tulang ni kan? Sampai bawah dagu ni kan? Tulang gerah kan daripada bawah ni kan? Lepas tulang gerah ni, ada kelicir tak? Ada kelicir kan? Inilah hak muka kita. Ini hak muka kita. Tulang ni kena basuh. Kena basuh tulang ni. Hak gerah ni kena basuh. Malah kalau kita wudu sampai sini je, tak sampai ke tulang ni, tepi ni, tak sah. Sebab tulang ni sebahagian daripada muka. Nak confirm basuh tulang macam mana? Betul-betul atas tulang? Tak juga. Macam kihuri tadi, kena basuh lebih. Kan, semua orang ada tulang. Lepas tulang, dia kencing. Habislah hak tulang. Kena basuh. Baik. Sikit lagi. Bahagian muka secara menegak. Kalau dari atas adalah dari tempat tumbuh rambut hingga bahagian bawah dagu. Kat mana tumbuh rambut? Sini. Pada ghalibnya, pada kebiasaan. Ada orang rambut dia tak tumbuh sini. Dia tumbuh tengah. Habis tu kena basuh dari atas ni. Macam padang bola lah. Maaf cakap padang bola kan, ada padang bola. Tak semua ada buku kan. Ada ke yang rinci tu. Jadi kepada kita ni pun, bila sampai masa ni pun ada juga. Jangan tengok orang lah kan. Kalau dah keturunan ayah dia tu macam tu, anak buah saya orang kan, ayah dia macam tu, kau tak mana je. Jangan nak buat remor dah pula. Tengoklah kau 30 tahun dah tak ada. Memang betul tak ada pun. Dah keturunan macam tu. Dia ikut hak yang biasa tu. Macam kita ni insyaAllah lagi lah kan. Daripada kalau menegak ni, tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu. Mana dagu? Dagu tulang gerah ni kan? Di dagu. Pada kalau kita basuh atas ni saja tuan-tuan, bawah ni kita nak tarik, tak sah. Kadang-kadang kita kena tengok pada buat wudu. Sebut wudu. Si buku ni ustaz wudu. Tapi kena hati. Kalau bawah dagu kita tak basuh, tak sah. Manakala secara melintang pula adalah daripada bahagian telinga ke telinga. Mana bermula anak telinga. Mana anak telinga ni? Cuping di bawah ni. Anak telinga ni. Ni. Yang ada anak telinga kan. Nak basuh anak telinga. Anak telinga wajib basuh. Sampai anak telinga. Jadi kita kena basuh lebih. Tu yang saya kata tadi. Kalau rambut yang tumbuh ni, sebelum cuping telinga ni, wajib kita basuh. Sebab tu perempuan kalau boleh, dia rambut panjang. Panjang yang belakang tak apalah. Kalau boleh di sini, pendek dan senang kita nak ambil supaya bukan suruh cukup. Jangan ustaz suruh cukup pula. Balik pada kelas ni habis. Dia cukuplah ke? Marah suami ni. Kalau panjang tak apa. Tapi ingat masa wudu, jangan hak panjang cukup. Kat sideburn ni, disedok ke belakang baru dia ambil sembahyang. Hak belakang tu yang asalnya tumbuh daripada kawasan wudu tu tak basuh, maka itu tak boleh. Kena basuh. Ini. Justru wajib membasuh ke semua ada di atas bahagian muka. Hak ada atas muka ni tai ladak tu. Tai ladak wajib basuh dah. Wajib selagi tumbuh di kawasan muka. Termasuk luar dan muka, termasuk luar dan dalam bulu kening kita. Luar yang luar bulu. Dalam